Topik panas. Kalau ini menjadi rutin contoh kan, kalau saya pegang duit macam ni, saya kata okey 1, 2, 3, RM3. Nah, Hani ini untuk belanja untuk hari ni, ini untuk abang. Abang. Bu, RM3 saja tak cukup. Tak cukup. Ni duit banyak-banyak ni tengoklah satu hari je dah boleh habis dah. Kalau awak yang belanja. Sebab apa? Kebanyakan dalam institusi keluarga tu, wanita yang akan menjadi manager, pengurus kewangan tu, dia sebab kata MOF. wanita ni walaupun dikenali sebagai seorang yang boros berbelanja dari segi bila beli belah, tetapi dari segi pengurusan kewangan tu, wanita tu lebih baik sebab lelaki yang boros bab tu. Sebab dia akan beli banyak benda-benda yang mahal. Dalam dia dah tewas tu, dia nak menang juga tau doktor. Dia dah tewas awal tu, dia nak menang juga yang kedua tu. Kita bersama dengan Dr. Tugas Madia. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa khabar Syah? Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor, dia semangat sikit balik ni sebab apa tahu dapat pingat emas malam. Itulah. Kan? Okey. Berkenaan dengan kewangan keluarga kita ni. Argumen kami tadi tu, macam sekarang satu gambaran. Sebab kata wanita lebih baik dan cekap untuk mengurus kewangan keluarga. Tapi lelaki kata dia boleh mengurus. Tapi awak tadi dah kata dah dia boros. Tak, macam cakap wanita memang dikenali sebagai boros bila tang membeli belah dan ada sale di sana sini. Selalu je. Tetapi kita yang merancang kewangan keluarga, yang baik. Jangan salah anggap kita berhenti ni. Berikan pencerahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita perhatikan, boros ini tak letak pada gender. Dia tak letak pada lelaki ataupun wanita. Ada lelaki boros, ada wanita boros. Sebab itu, apabila perkahwinan itu didirikan, kita tidak memandang kepada mencari persamaan, tetapi kita mesti saling melengkapi. Betul. Jadi saling melengkapi. Kalau kata suami kita orangnya pemboros, maka dia dapat seorang isteri yang memang pandai urus duit. Selamatlah duitnya. Bayangkan kalau dua-dua boros, kan? Maka itulah keadaan dia. Jadi sebab itu kita mencari keadaan yang saling melengkapi. Pada saya tak kisahlah sama ada suami boros ke isteri boros ke, mesti ada orang, salah seorang daripada suami atau isteri itu yang mengurus keuangan, pandai mengurus keuangan, pandai letak sekatan-sekatan agar tidak lebih belanja. Dia pendek ceritanya, hatta kalau ada pasangan suami isteri tu dia makan gaji kumpul RM10,000 pun kalau tak pandai uruskan dengan baik, tak jadi apa juga. Itulah sebab kalau kita tengok topik kita hari ini, siapa yang menentukan perbelanjaan keluarga. Pada saya perbelanjaan keluarga, sebut pun keluarga, dia adalah yang menentukannya adalah bersama. Dia sama-sama memikirkan kan apa yang diperlukan, kereta nak beli kereta apa, rumah nak beli okey ke tidak kan, berapa perbelanjaan dapur yang tu serah pada isteri sebab dia yang akan keluar, dia tahu ikan naik ke turun, perbelanjaan dapurnya sebulan berapa, serah pada isteri untuk menentukan. Jadi dari segi inilah maka pentingnya untuk ada kebersamaan dalam menentukan perbelanjaan keluarga itu tadi. Tetapi keputusan terakhir letak pada suami. Kan maknanya suami yang akan putuskan sebab dia yang akan mengeluarkan perbelanjaan itu. Sebab suami kena ingat, kalau isterinya bekerja sekalipun dia tak boleh sentuh walaupun satu sen duitnya. Tak boleh kecuali isteri itu sendiri memberikan keizinan. Kadang-kadang isteri juga kena faham, awak keluar pergi kerja sebab saya bagi keizinan sebagai suami. Kalau saya tak bagi awak keluar pergi kerja, awak duduk je lah kat rumah misalnya. Jadi kalau isteri bekerja, dia kena faham juga bahawa dia bekerja, maka secara tidak langsung duduk bersama membantu keuangan keluarga. Sebab hari ini suami isteri ramai yang bekerja, dua-dua bekerja disebabkan sara kos sara hidup yang tinggi. Kadang-kadang kalau kita tengok, kalau pendapatan sekarang ni, orang tak kata pendapatan suami, orang katanya pendapatan seisi keluarga. Maksudnya tadi untuk seisi keluarga berapa pendapatan? Katakan kalau pendapatan seisi keluarga RM5,000, kalau di Kuala Lumpur ni okeylah, kan? Tapi kalau katakan RM1,000 beratlah. Jadi sebab itu maka kita lihat bahawa hari ini kalau RM3,000 pendapatan dah boleh kira miskin bandar hari ni. Kan maknanya tadi tak cukup. Jadi sebab tu kena suami isteri bekerja. Kalau kata suami seorang gaji RM3,000 tak cukup untuk menampung kos-kos kehidupan. Jadi sebab itu
kena rancang perbelanjaan, bincang yang mana yang mampu isteri tambah, isteri toko ataupun isteri tanggung, maka bincanglah. Yang saya nampak kat sini adalah komunikasi lah ya. Bila yang komunikasi ni bawa ke satu meja, bentang buka satu kertas mahjong tu. Macam tadi lah, say something nice tu. Boleh kan? Kena rancang betul-betul. Saya rasa kalau lah itu yang dilakukan oleh suami isteri kan, duduk berbincang, okey, tapi tak ada makanan apa semua atas meja tu lah, betul-betul letak satu kertas, okey, ini perbelanjaan kita yang kita, saya rasa itu mungkin boleh membantu banyak. Akan banyak membantu. Cuma saya pesan pada isteri lah, kalau walaupun dia, sebab dia ada pendapatan dia, jangan kita tak ada simpanan untuk diri kita. Maksudnya kita kena fikirkan, ini bukan kita minta sesuatu yang buruk berlaku, tetapi jika berlaku sesuatu dalam keluarga, berlaku perpisahan, penceraian kan, biasanya anak-anak akan ikut dengan isteri, kan, biasanya yang kecil-kecil yang nak dijaga isteri lah yang jaga dan sebagainya. Maka kalau dapat bekas suami yang mungkin bertanggungjawab, mungkin diberikan nafkah, kalau tidak isteri nak ditanggung semuanya. Jadi sebab tu saya selalu pesan pada isteri, ada sedikit duit simpanan untuk kita kalau ada apa-apa. Dalam kita merancang perbelanjaan bersama tu tadi kan, mungkin kita simpan berapa peratus daripada pendapatan kita untuk masa depan. Itu kalau yang tadi katakan, kalau sambung tadi adalah tanda masalah kewangan. Bila ada masalah kewangan, dia akan menjadi perkara-perkara yang tidak diingini. Baik, dalam masa yang sama juga, kita ada buku talian pada anda. Kalau ada nak hubungi kita, nak tanya soalan ke, nak bagi pandangan ke, 0322828578 atau 8579. Okey Doktor, sekarang ni zaman sekarang kita tengok institusi keluarga tu dia makin roboh disebabkan masalah yang macam-macam. Perceraian berlaku sebab komunikasi, panas baran dan sebagainya. Betul. Jadi pasangan ni masing-masing dia berhati-hati tau. Contohnya isteri lah, isteri berhati-hati. Dia kata, aku tak boleh bagi tahu ni kat suami aku ni gaji aku berapa bersih ni. Sebab kalau dia tahu, macam dia lah contohnya kan. Jadi adakah itu merupakan satu kesilapan juga untuk kita ambil tahu, terutama sekali bagi pasangan yang baru berkahwin. Takkan tiba-tiba berkahwin nak tanya, yang you punya gaji bersih berapa? Padahal untuk pengurusan kewangan. Macam mana dalam soal ni? Saya tengok ada orang yang selesa apabila beritahu berapa pendapatan dia. Sebab apa? Supaya tidak timbul satu syak wasangka, terutama bila suami jelaskan, saya punya pendapatan dah tolak itu, tolak ini, tinggal pun mungkin RM800 dia. Kan? Jadi secara tidak langsung ini akan membantu isteri juga. Yang mana isteri akan fikirkan, bila keluar nak berbelanja dan sebagainya, dia tahu suaminya tidak ada duit lebih. Jadi ini membantu isteri. Kalau katakan isteri hanya sangka, dia sangka suaminya ada duit, maka mulalah isteri itu minta macam-macam, kan? Jadi bila minta macam-macam, bila tak dapat diberikan, maka mula masam muka kan. Jadi sebab tu kerana tak ada kesefahaman. Jadi tak salah untuk ditunjukkan berapa duit gaji kita. Tetapi kalau katakan kita rasakan kita tak nak beritahu, kadang-kadang ada suami juga sengaja tak nak beritahu. Kalau dapat bonus 3 bulan, dia kata sebulan je misalnya kan. Sebab apa? Sebab dia tak nak nanti, dia tahu, sebab dia mungkin tahu perangai isteri dia ni, tak boleh tahu yang dia ni ada duit lebih. Dia mula rancang kan, nak beli benda-benda yang bukan menjadi keperluan. Jadi lebih kepada kehendak, bukan keperluan. Jadi kerana suami ni tahu perangai isterinya begitu, maka dia tidak diceritakan. Tidak diceritakan itu bukan maknanya dia nak simpan duit untuk perkara lain lah. Tidak. Kan kadang-kadang dia ceritakan sebab suami rasakan kalau nanti didesak susah. Baik, kita terima pemanggil ni daripada Johor ni, Cik Ahmad. Hello, Assalamualaikum Cik Ahmad. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Cik Ahmad, teruskan. Okey tuan, saya cuma nak sekadar beri pandangan saya ni. Pasal celik wang ni, dia kadang-kadang sebenarnya perancangan ni, kata orang dia sebenarnya benda perkara macam ni tak ada masalah kalau dah ada perancangan awal. Contohnya melibatkan kematian ke apa kan. Maknanya sekarang ni dan lebih teruk lagi jika melibatkan kata orang tu, contoh pasangan tu, perempuan tu, kata orang tu yang memeluk Islam lah. Jadi kata orang tu, bila kadang-kadang suami dia meninggal, lepas tu dia macam lost lah. Kadang-kadang yang membuat keadaan campur tangan daripada keluarga waris ni juga. Jadi pada pandangan saya yang sebaiknya
kata orang tu buatlah kata orang waris atau apa perkara-perkara yang berkaitan undang-undang tu. Jadi bila kata orang yang ketua keluarga yang kata orang berharap untuk mencari pendapatan utama tak ada, dan sekurang-kurangnya kata orang tu dengan kata orang tu meninggalkan daripada sudut undang-undang betul-betul benda ni saya rasa jadi lebih mudah untuk disertakan bagi pihak yang pindah lah. Okey. Pada saya pandangan saya gitu je. Terima kasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, memang tidak dinafikan apabila kita sebut perancangan keuangan, dia bukan sekadar perancangan waktu kita hidup, tetapi juga waktu kita sudah meninggal dunia nanti. Bagaimana harta-harta yang kita tinggalkan kalau kita tidak wasiatkan, kalau kita tidak hibahkan, maka mungkin akan jadi satu perkara yang bermasalah. Kalau kata bermasalah, kadang-kadang orang kita ni dia tak tunggu katakan benda tu banyak untuk timbul masalah. Kan? Kadang-kadang hanya tanah sekakang kera pun dia boleh bergaduh adik-beradik sampai bermasa muka. Jadi sebab tu kita kena sebagai ketua keluarga dan sebagainya kena selesaikan apa saja waktu hidup dan juga selepas kita tak ada nanti. Kalau dari sudut psikologi dah, kalau kita melihat dari segi gender lah, lelaki ataupun wanita yang sebenarnya lebih kuat dari segi pengurusan kalau kita boleh fokus untuk kewangan. Okey, kalau dari segi kewangan sebenarnya orang lelaki kalau dia bukan dari terdidik dalam bidang perakaunan, accounting, banking apa semua finance ni, dia agak lebih santai tau dari segi berbelanja ni, dia tak kisah sangat. Tetapi orang perempuan yang lebih berkira-kira, dia lebih berkira-kira dari segi detail, kan dia tahu. Jadi sebab tu kadang-kadang kita lihat orang lelaki cari duit cukup, pandai cari duit cukuplah. Biar orang perempuan yang uruskan perbelanjaan. Ambil 2,000 dah bagi. Pandai-pandailah. Bagus ke ayat pandai-pandai itu, Dok? Tak, bukanlah pandai-pandai sebab kalau kita bagi ayat pandai-pandai engkau lah urus contoh. Pandai-pandai itu sebab kepercayaan. Bagi kepercayaan dulu. Bila wanita tu dah tengok urusan dia macam baik, kita macam nak juga menang ni. Macam dia ambil pekerja, tengok tadi punya performance baik, okey, waktu dia berkewangan pun bagus kan. Maknanya berterusan lah perkhidmatan tu boleh dipercayai. Tapi di satu sudut saya harus akur lah, wanita memang pintar untuk mengurus kewangan. Betul. Sebab tahu tak apa. Betul. Sebab saya rasa rata-rata ini mungkin tak guna kata fakta tak betul dah. Macam tadilah Hisham kata tadi kan. Hisham sendiri nak beli barang pun kan boleh beli tapi minta izin dulu. Nak jaga hati. Dia ada sebab, sama ada nak jaga hati, nak minta pandangan atau takut kena bebel kan. Ataupun kadang-kadang kita tahu benda suami ni kadang-kadang dia ada kegemaran dia untuk membeli. Betul. Ada orang suka beli jam tangan. Ada orang suka beli pen. Ada orang suka beli beg. Kan? Jadi dia akan beli benda-benda macam tu. Tu kadang-kadang isteri pun tengok, bang, kat dalam almari tu dah ada 10 jam tangan tak pakai. Betul. Kan? Jadi sebab tu dia pun jadi penasihat supaya kita tidak berlebih-lebih kan. Jangan lebih-lebih dalam berbelanja dan sebagainya. Tapi kalau mampu boleh juga. Kalau mampu maka itu lain cerita dia. Tetapi even malah kalau kita mampu, kita kena ingat setiap orang ada hari pasang dan hari surutnya. Beringat kan. Kalau kita cakap dengan orang perempuan, dia kata daripada bagi jam tangan baik beli emas, dia beli gadai. Dia punya dia akan masa panjang dan macam perempuan. Okey, seorang pemanggil wanita pula. Pemanggil juga dari Johor. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan. Teruskan. Puan Rina. Saya meniaga. Ya. Macam saya meniaga kewangan sendiri kan. Jadi saya dapat meniaga, duit tu semua saya serah pada suami. Pasal yelah insya-Allah kalau ada rezeki saya nak ajak suami pergi umrah. Jadi salah ke saya membuat macam tu? Okey. Itu saja soalannya Puan Rina. Ya saya. Terima kasih. Tak. Kalau ada yang dengar kenyataan daripada Puan Rina ni kan, ada wanita yang say, dia bagi semua. Beginilah. Tapi tujuan tu cantik. Niat seorang isteri beri semua kepada suami saya puji. Kan dia beri sebab memang dari aspek isteri kena taat pada suami. Tetapi minta pada suami, sebab kita pernah berniaga, minta sedikit bahagian kita untuk kita simpan. Simpan dalam akaun atas nama kita dengan pengetahuan suami. Maksudnya sebab dia nak serah, jadi okey tak apa, tak ada masalah. Tapi minta abang daripada duit berniaga ni boleh tak bagi saya 10% setiap kali saya serah. Saya nak simpan dalam ASB saya contoh. Kan? Bukan apa
Jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, kesulitan, itulah tempatnya. Kadang-kadang mungkin juga bukan untuk kita kata perpisahan, tidak. Tetapi jika di saat dah tak ada ruang apa-apa, suami pun dah tak tahu dah mana lagi nak gagau. Misalnya, rupanya isteri kata, abang, ingat tak saya simpan duit dulu. Isteri pada menyimpan. Saya puji lagi isteri. Kan, Dia puji banyak-banyak ni, boleh belilah hari ni. Yang penting dia maknanya komunikasi penting, kepercayaan itu ada. Dan sebagai umat Islam tu kita kena taat pada suami dan masa sama cubalah berkomunikasi, hormat. Kita boleh serahkan pada suami duitnya, tetapi kita perlu ingat juga kita sebagai isteri. Sebab satu hari nanti kalau apa berlaku, ada juga simpanan untuk dirinya sendiri. Contoh paling mudah. Kalau suami meninggal, maka katakan harta tu nak difaraikan, dah tak boleh sentuh dah semua duit. Time tu masa tu tahu ada suami ada isteri nombor 2. Allah. Lagi itu dah bab lain. Bab lain. Tadi dah sonok tau, saya dah puji wanita ni, jangan buat hal lagi. Tadi takut. Dah. Okey. Apa pun sebagai satu kata-kata akhir kepada ringkas saja, Dok. kita ringkas berkenaan dengan Okey, ringkasnya beginilah. Soal keuangan ni jangan buat main-main, sebab apa, dia boleh membawa kepada penceraian kerana tidak ada wang. Jadi hendaklah kita saling bantu-membantu, saling memahami dan ada kepercayaan antara satu sama lain, sebab bahagia itu boleh dibina atas asas kepercayaan itu tadi. Cantik sekali penutup untuk hari ini. Terima kasih banyak Dr. Tengku Asmadi bersama kita pada waktu ini, kongsi berkenaan kewangan keluarga. Siapa penentu? Siapa-siapa pun penentu, yang paling penting orang itu pandai berkomunikasi dan pandai mengurus kewangan lebih baik dan juga merancang. Okey, lepas ni kita akan tampilkan kepada anda semua. Ini wajah-wajah legend ni semua. Tapi kita terlebih dahulu kita saksikan satu berkisah mengenai 50 tahun Jubli Emas, sambutan Jubli Emas SK Tengku Bendahara yang telah pun mengadakan majlis amal makan malamnya baru-baru ini. Okey, jadi kita saksikan berkisah ini sebelum kita bersama-sama dengan kumpulan dalam Santai Selebriti Gabriela. Selepas ini.